Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Bersama-sama Papa Beri hari ini untuk satu pendedahan perkara yang sebenarnya taklah bukan pendedahan pun. Benda ni dah berlarutan sekian lama tetapi masih lagi berlanjutan dan belum lagi ada tanda-tanda mahu selesai. Iaitu berkenaan dengan dakwaan bakal berlaku satu pembinaan yang terletak di kawasan Rizab Sungai yang kalau tak menjadi kesalahan kepada saya merupakan satu kesalahan di sisi Undang-Undang Perparitan dan juga Persungaian dan sebagainya lah. Bersama-sama Papa Beri pada hari ini ialah mantan calon N32 Seri Setia iaitu Tuan Muhammad Zubir Embong yang memang telah mengikuti dengan rapat kisah ini. Jadi Tuan Zubir, sebenarnya apa cerita kawasan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isu yang ada pada hari ini ialah isu pembinaan kuil di tepi sungai, di mana cadangan pembinaan kuil itu berada di antara sungai dan jalan. Mengikut peruntukan undang-undang berkaitan dengan reserve sungai, ia adalah bergantung kepada keluasan sungai. Jika sekiranya sungai itu berkeluasan 10 meter, maka reserve sungai mesti juga 10 meter. Kalau 20-20 lah. Kalau 20 dan maksimum 50. Dan kita lihat berdasarkan keluasan sungai yang ada di sini, iaitu di Petaling Jaya, yang sungai yang memisahkan di antara Dun Seri Setia dengan Dun Taman Medan, di mana cadangan kuil ini dibuat di situ. Kita lihat keluasannya adalah menghampiri atau lebih daripada 10 meter. Jadi reserve sungainya mestilah juga 10 meter. Jadi saya rasa ini sudah tidak bertepatan dengan peruntukan undang-undang yang kiranya pembinaan yang dikatakan bakal berlaku itu dia mengambil tempat kurang dari 10 meter lah. Itu pada pandangan kasar dia memang reserve tu bakal berkurangan kurang daripada 10 meter. Tapi ada juga dakwaan mereka kata konon-kononnya lah sebab ada bangunan lah apa sebagainya sebelah-sebelah kan. Jadi benda itu dia ambil kira di bangunan dan sebagainya. Boleh ke macam tu sebenarnya? Dia undang-undang ni dia sebenarnya tak pilih bulu. Kalau bangunan ada pun, bangunan pun tak boleh buat di atas reserve sungai. Faham? Tapi isunya sekarang ni bangunan tersebut berada di sebelah sungai, bukannya di bahagian kuil dibina. Sebab kuil ni dibina other side of the bank lah. Side of the bank. Di antara reserve jalan dan reserve sungai sudah pasti lagi sempit lah. Dan yang paling penting juga kita kena tahu di situ aliran trafiknya adalah padat. Dan kita katakan boleh menimbulkan masalah lalu lintas berdasarkan kepada kesempitan jalan dia. Yalah. Dan laluan yang mungkin apabila berlaku kita katakan perarakan keagamaan, kalau aktiviti berlaku kat situ lah, memang akan menimbulkan isu lalu lintas. Di seberang jalan tu pula ada lagi kuil. Dia bertentangan. Dekat-dekat lah kiranya? Dekat-dekat. Seberang jalan sana kuil, sebelah jalan sini kuil. Alah. Kiranya macam banyak sangat lah dekat kawasan proximity ni lah. Cuma itulah macam yang dikatakan oleh Tuan Zubir tadi. Anda boleh lihat belakang kami ini adalah jalan daripada jalan besar MPE tu. Kan dia menghala ke kawasan ke dalam tu nak pergi Taman Medan semua. Dan anda tengok dalam pada kita bercakap pun banyak sekali kereta yang melalui kawasan ini sebenarnya. Dan di depan sana pun ialah lebuh raya. Jadi sebenarnya betul lah. Seandainya kalau berlakulah apa-apa aktiviti keagamaan dekat situ kan, ini akan menyebabkan kesesakan lalu lintas yang sangat-sangat teruk, terutamanya ketika pesta-pesta perayaan lah. Dan benda ini akan menyebabkan timbul kesulitan pada penduduk kawasan ini untuk aktiviti sehari-hari mereka lah, betul tak? Betul. Dan isu lain yang besar juga ialah sensitiviti kaum dekat sini disebabkan kerana majoriti penduduk di sini adalah beragama Islam. Dan kuil sudah terlalu banyak dekat sini. Faham. Melebihi ratio penduduk beragama Hindu. Jadi Persatuan Penduduk ataupun jawatan kuasa bertindak di sini juga ada membuat bantahan berkaitan dengan pembinaan ini kerana dianggap sebagai boleh mengganggu-gugat keharmonian di kawasan ini. Okey, menyebut tentang bantahan kan, saya difaham ada beberapa siri bantahan yang telah dilakukan oleh jawatan kuasa bertindak, penduduk kat kawasan ini sebagainya kan. Sejauh mana bantahan-bantahan itu telah dilakukan dan sejauh mana keberkesanannya dan apa reaksi daripada pihak PBT sendiri hal ini? Setakat ini PBT telah mengeluarkan surat kelulusan untuk pembinaan yang mana dibantah oleh jawatan kuasa bertindak yang sebelum ini sudah mengadakan satu demonstrasi di tempat ini dan juga bakal membuat demonstrasi di bangunan SUK dan juga mungkin di hadapan Jabatan Tanah dan sebagainya lah yang berkaitan dengan kelulusan tersebut. Kiranya tadi Tuan Zubir telah membangkitkan dua perkara yang besar, iaitu berkenaan dengan mungkin akan berlaku kesesakan jalan raya dan juga mungkin akan berlaku kekacauan ataupun perasaan kurang senang dari segi keharmonian penduduk, terutamanya di kalangan bangsa majoriti di sini kerana pembinaan rumah ibadat
yang bangsa lain, kaum lain yang orang kata apa mengatasi rasio sebenar. Tetapi apa kesan kepada sungai itu sendiri sebenarnya memandangkan pembinaan itu bakal dilakukan di kawasan yang begitu hampir dengan sungai? Macam mana? Dari segi kelestarian sungai pasti akan terganggu kerana dalam acara-acara tak sukar untuk mengawal aktiviti-aktiviti manusia ni seperti pembuangan sampah dan sebagainya, dan mungkin juga akan berlaku hakisan dan sebagainya. Betul. Dan mungkin salah satu perkara yang akan berlaku ialah limpahan air sungai ini akan berlaku dan mungkin akan berlaku pembinaan yang melampaui kita katakan spesifikasi dan mengganggu aliran sungai, dan mungkin akan menimbulkan isu-isu lain seperti kita katakan penutupan laluan air sungai sehingga menimbulkan banjir kilat di kawasan ini yang sudah sedia berlaku banjir beberapa kali. Dah banyak kali dah. Kawasan ni banjir banyak. Siapa duduk di sini tahulah, sini dengan banjir tak boleh dipisahkan. Itu kisah dia. Apa harapan Tun Zubir kepada pihak Kerajaan Negeri Selangor, khususnya jawatan kuasa yang terlibat kan? Sebab benda-benda berkaitan tanah ni macam mana kita tahu ada di bawah Kerajaan Negeri kan. Jadi mungkin apa harapan Tun Zubir kepada pihak Jabatan Tanah Selangor, pihak SUK dan juga mungkin pejabat Menteri Besar Selangor sendiri dalam menguruskan hal ini sebenarnya? Apa yang disebut tadi benar bahawa tanah duduk di bawah kerajaan negeri, dan kerajaan negeri sepatutnya mempunyai satu pendekatan atau polisi untuk memberikan kebenaran pembinaan rumah ibadah mestilah berdasarkan rasio penduduk, rasio populasi agama. Kerana bertambahnya bilangan tempat ibadah yang boleh menimbulkan kekurang selesa penduduk adalah merupakan satu yang boleh menimbulkan tension yang mengganggu keharmonian di kawasan yang terlibat. Jadi kalau kita kata kita inginkan negara yang aman dan sentosa sebagaimana dalam perkara 3 Perlembagaan Persekutuan, agama-agama lain bebas melaksanakan agama masing-masing dengan aman dan harmoni. Tapi kalau kebenaran dibuat oleh kerajaan negeri untuk membina kuil ini tak berdasarkan rasio, dibuat di kawasan yang tidak sepatutnya, menimbulkan halangan dan sebagainya, mana letaknya harmoni yang nak datang daripada perkara tersebut? Apa pula lepas ni tindakan Tuan Zubir sendiri secara peribadi, ataupun mungkin Tuan Zubir ada JV dengan siapa ke untuk orang kata apa terus membuka isu ini? Yang pertama sekali, kita nak mengajak masyarakat sedar bahawa perkara-perkara ini berlaku kadang-kadang disebabkan sentimen tak cakna, tak peduli. Tak apalah, tak ada kaitan dengan kita, maka kita tak buat bantahan. Tapi akhirnya kesannya akan diterima oleh semua orang. Dan untuk mengatasi masalah tersebut, mungkin kita akan berjumpa dengan pihak-pihak yang tertentu, berbincang seperti dengan jawatan bertindak di kawasan ini, dan juga mungkin kita akan membuat kita katakan engagement dengan mana-mana pihak yang memperjuangkan kelestarian sungai, alam sekitar dan NGO. Dan yang penting juga ialah penduduk setempat yang bakal menerima kesan daripada pembinaan kuil ini. Okey, itu saja tuan-tuan sekalian penerangan daripada Tuan Muhammad Zubir Embong, seorang peguam bela dan pengacara dan juga merupakan mantan calon untuk Perikatan Nasional N32 Seri Setia dan juga penduduk di kawasan ini, di mana beliau juga akan menerima kesan secara langsung tentang perkara-perkara yang berlaku dekat kawasan inilah, termasuklah pembinaan yang tidak menepati piawai seperti ini. Apa-apa pun kita bukan hendak menghalang sesiapa saja mengamalkan agama mereka, tidak. Tetapi macam dikatakan Tuan Zubir tadi, sebarang pengamalan agama mesti dilakukan dalam keadaan yang harmoni dan juga yang lestari sebenarnya kan, terutamanya untuk agama-agama lain selain daripada agama Islam. Jadi apa-apa pun, ini bukan isu perkauman, ini bukan isu racial thing ke apa-apa ke kita nak attack agama itu, agama ini, tidak. Ini lebih kepada isu alam sekitar, isu kependudukan dan juga isu orang kata apa populasi itu sendiri, dan juga untuk aliran trafik dan macam-macam lagi lah benda-benda yang sebenarnya langsung tak ada kaitan dengan isu perkauman. Apa-apa pun, terima kasih kerana menonton dan kita harapkan video ini sampai kepada pihak berkuasa, pihak Kerajaan Negeri Selangor, SUK, Jabatan Tanah dan sebagainya, agar mereka dapat mengambil tindakan yang sewajarnya. Ingat, yang paling penting hidup kena harmoni. Kalau tak harmoni, kita kata apalah. Terima kasih Tuan Zubir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.